Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, sebagaimana kita maklum, insyaallah kuliah kita akan berlangsung macam biasalah, dua waktu, Isnin minggu kedua dan Jumaat minggu ketiga, begitulah kot. Jadi alhamdulillah saya dah boleh pindah lah masuk UM itu. Sesah barang tu ada di paguh lagi, motor. Saya lapor diri di UN 29 bulan 12. Bos baru suruh lapor diri tahun lepas juga, hari terakhir bekerja. Dia kata kena buat pilihan. Kita fikir yang ni nak tinggal dah, yang ni nak ada lama lagi. Jadi bagi dulu. Alhamdulillah saya dah bermulalah di Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Jadi insya-Allah lah, tak ada isu dengan jadual kita yang macam biasalah, insya-Allah. Baik, pada bulan sudah kita berhenti pada perbincangan berkaitan dengan saya petik paling tidak dua orang tokoh ulama moderate lah zaman ini yang masyhur, iaitu Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, berdasarkan kitab dia Al-Halal wal Haram fil Islam, dan dia telah fokus ataupun dia telah bincang secara khusus berkaitan dengan halal haram dalam muamalat masyarakat, dan antaranya berkaitan dengan khurafat, tahyul dan seumpamanya. Jadi saya petik itu secara kita ringkaskanlah, buat poin-poin. Kalau tengok pada awal tempoh hari dia bincanglah gitu gini. Dan kemudian pada poin muka surat 146 tu, yang nombor 4, dia kata Islam ni satu agama yang suruh ataupun memang wajibkan kita untuk memerangi tahyul dan khurafat. Sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sudah wujud golongan dajjal. Ad-dajjal min ad-dajjajilah ni lah. Pendusta-pendusta, penunggang, pengguna agama untuk kepentingan tertentu, khususnya untuk menipu daya tu, untuk menipu manusia lah yang jahil, yang digelar sebagai bomoh dan tukang tilik. Bahasa Arab dipanggil kahin atau sahir, tukang sihir, kahin, dan beberapa istilah lagi yang hadis guna. Kita pun ada banyak istilah, bomoh lain, pawang lain, dukung lain. Dia ada lagi suangi, bomoh. Sebab bomoh tu sendiri pun ada dua konotasi. Kalau bomoh dalam konteks orang Kelantan ni kena tengok juga tuan-tuan. Kadang-kadang tukang urut biasa tu tok bomoh juga dia panggil. Kita ingat kan memang yang jadi mambang punya, tak, dia tukang urut je. Tapi dia dipanggil bomoh. Kita ingat tu. Tapi ada yang kita ingat biasa-biasa tapi rupanya memang bomoh, manderam punya. Jadi istilah tu pun dah ada pelbagai variasi. Kalau kita pergi selatan Thailand, saya ada kawan Naratiwat. Nak pergi jumpa bomoh star, dia kata bomoh. Tengok-tengok pergi klinik swasta. Doktor dia panggil bomoh ataupun tabib, dia dua, bomoh ataupun tabib. Dia tak panggil doktor, tak tahu kenapa. Ada sama ada bomoh ataupun tabib. Tetapi yang kita maksudkan di sini adalah tak kiralah bomoh kau dukung kau pawang, tapi kalau dalam konteks budaya Melayu ada beza tu. Bomoh ni perawat kampung yang kadang-kadang mahir guna akar kayu apa semua, dan kadang-kadang boleh jampi serapah juga. Dukun lain pula. Kalau pawang tu yang memang jampi serapah ni, yang memang guna setan iblis ni, dia ada konotasinya di situ.
Baik, katanya lagi adalah modus operandi utama golongan ini adalah mereka mendakwa mengetahui tentang perkara-perkara gaib, sama ada yang sudah berlalu, akan datang, atau yang tersembunyi di mana-mana. Itulah biasanya. Tapi orang kita ni dah percaya masalahnya. Dia baru lepas sembahyang Isyak Jumaat dengan kita. Wallet dia hilang petang tadi. Kita pun tanya, Pak Mat nak ke mana tu? Nak pergi jumpa Tok Romo sebentar. Sebab apa? Nak minta dia tilik. Wallet tu kat mana sekarang? Dia baru lepas sembahyang Isyak ni. Sembahyang sunat ba'diyah pula tu. Pambuh witir lagi tu. Tapi pergi jumpa Romo nak suruh tilik, mana wallet dia tadi. Ni kita kata campur aduk. Sinkretis Dan bila pergi jumpa dengan bomoh, pawan dukun dan tukang tilik apa semua ni, biasanya mereka akan bercakap tentang hal-hal gaib. Kawasan rumah ada tak orang yang pakai kereta merah? Kebarangkalian untuk ada tu tinggi. Perut-perut bucik lagu tu. Siapa dia perut tak bucik? Saya tak katalah dia, tapi duk nampak-nampaknya macam isyarat-isyarat tu. Yang lagu tu lah. Dah balik dah mula tengok siapa kereta merah ni. Tengok-tengok dia pakai kereta merah. Jadi sangkaan-sangkaan itu, iblis ni, benda sesat lagu ni, sangkaan itu akan menyebabkan kerosakanlah hubungan dalam masyarakat. Mulut simpan syak wasangka. Tengok kawan tu, lepas tu tanya balik, tak boleh ke kita hantar balik? Tengok. Dia tujuan cari perawat yang macam tu sebab apa? Sebab nak tahu siapa dan nak rebound ataupun nak return balik jin, sihir dan seumpama tu. Sebab tu dia nak nama tu. Sebab tu ruqyah syar'iyah yang benar-benar dia tak akan bagi tahu siapa yang hantar tu. Walaupun mungkin ustaz tu dia merawat, dia tahu ke dia tak tahu, Allahu alam, tapi dia bukan merawat untuk tahu siapa hantar. Dia nak sembuhkan, dia nak selesaikan. Tu yang betul-betul ruqyah syar'iyah. Katalah dia tahulah, kita kata, dia tidak akan bagi tahu kepada pesakit. Sebab itu bukan matlamat dia untuk merawat dalam ruqyah syar'iyah. Ni dia apa sebut, ni kawan ni yang hantar ni. Oh iya ke? Lepas tu lagu mana? Nak hantar balik ni? Hantar balik double sikit pengerah tu double. Boleh. Itu sebenarnya. Itu yang benda-benda yang kita kata tak kena tu. Antara perantaraan mereka kepada hal-hal ini, kata Syekh Dr. Yusuf Qardawi yang kita sudah ringkaskan ini, adalah daripada jin dan iblis. Tidak adalah sihir apa semua, melainkan mesti guna jin iblis. Mesti guna. Tak mungkin manusia tu boleh menggunakan ilmu hitam yang kita namakan itu kerana dia sendiri itu, tidak. Melainkan mesti ada pemujaan, bantuan daripada yang namanya jin iblis yang jahat lah. Tu. Baik, tapi bagi setengah orang dia kata tok ayah, tok wali dia ke, ataupun apa nama, roh-roh tu mari duk tolong tu. Kawan tu pun mari pakai jubah, pakai serban cantik ya. Dia kata ni tok ayah sekian ni. Orang bertapa sebagai contoh. Dulu nak khabar nak apa ni pergi bertapa. Makan pun tak makan berapa tu? Seminggu tak makan. 3-4 hari. Minum air sikit-sikit. Bila dah dalam keadaan yang terlalu lapar, duduk seorang-seorang dalam hutan nak bercakap dengan orang tak boleh, agak-agak apa dia yang mari? Kawan ni lah yang mari ya. Mulalah dia rasa dia didatangi oleh Nabi Isa, Nabi Khadir, mari belakang lah. Sebab kita dalam keadaan tubuh yang lemah. Siapa kering duduk tapa ni? Kononnya sembahyang Jumaat pun tak. Mana gunung jerat? Contoh. Dalam keadaan seorang diri, tengah-tengah hutan, dalam gua. Memang tempat kawan tu lah dia mari. Tak payah jauh. Pernah ada eksperimen yang dia buat lagu mana? Duduk dalam bilik seorang. Duduk dalam bilik, kunci pintu, gelap belakang. Malam kau, siang kau, tutup bilik semua gelap. Panggil, mari. Benda tu dia memang ada tunggu masa kita panggil dia tu. Dia panggil, mari.
Tapi dia tak boleh munculkan diri lah. Maksudnya kalau orang tu dakwa tengok depan mata tu menipu lah. Tapi kalau dia pun dalam keadaan yang terlalu lemah, macam apa nama, minda bawah sedar dah, mimpi tak mimpi, khabar tak khabar, kemungkinan dia rasa dia nampak vision-vision tertentu. Dan itu tak pelik. Sebab tu kita tak setuju apa dia, sahabat-sahabat non-Muslim ni bila dia masuk Islam sebab apa? Oh, mimpi ada orang yang pakai jubah apa semua, mari suruh kata Islam ni agama yang benar. Yang ni pula kenapa ni? Oh, tengok satu masa tu accident, tiba-tiba tengok ke langit ada rupa sekian-sekian. Kita tak setuju. Sebab apa? Duduk 2-3 hari dia mimpi apa dah? Jesus Christ mari. Sudah kata masuk Kristian lah pula. Jadi macam-macam mana pun Islam itu pencetusnya boleh, tapi kemudian dia kena isbatkan dengan ilmu daripada Quran dan hadis. Dia kena baca terjemahan Quran, dia kena baca. Kalau tak, dia duk tunggu miracle macam tu. Mari duduk sebentar, tengok awan jadi budak, jadi gambar lagi mana pula. Tiba-tiba tengok awan jadi salib, Jesus Christ. Nampak? Jadi sebab tu kita tak setuju kalau sahabat-sahabat non-Muslim kita masuk Islam, dia duk cerita benda-benda lagu tu. Dia tak cerita yang kemudian lepas dia mengalami peristiwa itu, dia pergi belajar Quran, dia jumpa dengan ustaz ni menjelaskan Quran pada dia. Dia tak cerita yang tu. Dia cerita tu yang dia mimpi lah, nampak awan lah, nampak pokok lah. Macam kita lah nampak tiba-tiba beli roti gardenia contoh, nampak macam ada tulisan Allah. Ni keajaiban. Tengok roti orang lain ada salib. Lagu mana? Jadi benda-benda begitu tidak menjadi dasar yang kuat untuk nak kata ni lah agama yang benar. Dia mesti balik pada sumber agama kamu apa. Cuba dia tengok gitu ya. Saya yakin sahabat-sahabat kita yang non-Muslim masuk Islam memanglah awal-awalnya benda-benda lagu tu, tapi dalam masa yang sama dia jumpa orang yang betul dan cerita balik Quran ni apa dia, hadis ni apa dia. Tu yang jadi insya-Allah dia punya pegangan itu kejap lah. Baik, terus Syekh Dr. Yusuf Qaradawi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengisytiharkan perang terhadap golongan penipu Dajjal tadi, ad-dajjal minad dajajilah, dajjal-dajjal kecil, dan pemanipulasi kejahilan umat terhadap hakikat iman kepada yang gaib ini. Inilah saya duk pegang masalah orang Melayu tak selesai sampai hari ni. Kita duk tulis buku ni nak jelaskan yang ni lah. Kenapa yang duk percaya pada bomoh pawang dukun lagi tu tak faham konsep iman kepada alam dan makhluk gaib menurut Quran dan Sunnah yang sebenar tu apa? Kenapa yang percaya lagi yang tok nenek moyang cerita pasal tu pasal ni? Sebab dia tak jelas. Benda gaib muktamad Quran dengan Sunnah. Rekaan tak boleh langsung. Sebab sumber benda gaib daripada orang Melayu ni termasuklah apa yang tok bawa pawang dukun cerita, apa yang dia baca dalam mastika. Campur aduk. InsyaAllah ada satu tulisan saya akan keluar dalam Berita Harian hari Selasa depan. Panjang kita tulis, dia potong pula. Ini tulis benda ni Melayu dan wahyu. Wahyu, konsep wahyu. Kita boleh akses ke alam gaib kerana ada wahyu tu je. Maksudnya, kenapa Imam Bukhari, Maulana Asri syarah panjang dalam syarah Sahih Bukhari beliau, kenapa Imam Bukhari tak macam ulama-ulama hadis lain yang meletakkan bab apa? Kalau ulama lain tu ada bab iman sebagai contoh, kitabul iman. Ada yang bincang tentang kitabul taharah. Sebab cara susun tu ada sebab kenapa mula dengan kitabut taharah dulu. Sebab solat paling besar dan la solata tidak boleh solat melainkan kena ada wuduk tu. Wuduk sunat, tapi nak solat wuduk tadi jadi wajib lah, rukun. Jadi bermaksud, tapi Imam Bukhari rahimahullah susun kitab sahih dia dengan meletakkan apa dia? Kitabul Bada'ul Wahyi, tentang penurunan wahyu. Jadi pelik lah. Kenapa cerita bab tu dulu? Jadi isyarat Imam Bukhari apa dia? Selagi mana kamu tak settle, tak faham sungguh apa benda wahyu ni,
Kamu tak usah bincang lah pasal akidah, pasal nak ibadah, pasal solat. Sebab apa? Akidah, solat, ibadah apa semua ni tidak lain melainkan kamu kena faham wahyu tu apa dulu. Benda-benda yang Islam ni tidak akan jadi Islam tanpa wahyu. Apa dia? Quran dan hadis ni lah. Jadi kena faham fungsi wahyu. Bezanya, waalaikumsalam, fadhal. Bezanya agama yang namanya Islam dengan agama yang lain-lain kerana wahyu tadi. Di sini ada isyaratnya. Luar biasa. Jadi bila kita faham kedudukan wahyu tu apa dia, maka kita tahulah segala benda yang berkait dengan alam dan makhluk gaib yang tidak datang daripada Quran dan Sunnah, maka kita tolak selalu. Selamat Tok Bomo cerita, dulu ada naga sakti di Dasik Cini ni, ada naga sakti, dia tunggu masa je nak keluar ni. Ini banyak cerita kata ni. Kita jadi ragu-ragu lah. Dan saya pernah jumpa lah masalahnya. Seorang hamba Allah yang dipanggil ustaz, orang asal Pahang, dah duk bawa mutawif, jadi mutawif, bawa orang pergi umrah haji, dan dia bercerita dengan sungguh-sungguh pada kita. Di Tasik Cini tu memang ada naga tengah tunggu masa nak keluar, tapi sebab Sultan Pahang dulu marah dia keluar, dia tak keluar lagi sampai sekarang. Kata boleh kira juga ni. Dia Sabah dah apa dia? Tambirwo. Jadi macam mana kita boleh terima benda gitu? Tapi bagi setengah orang itu termasuk dia guna hujah tak mustahil lah. Tak mustahil. Tak mustahil habis. Tak mustahil ada naga bawah-bawah tu nak keluar tu. Allahu Rabbi ya Karim. Jadi bila kita jelas bahawa alam gaib, makhluk gaib dan segala apa yang bersabit dengan yang namanya gaib ini, al-ghuyub, yakni mesti hanya datang dan ada sumber daripada Quran dan Sunnah, maka kita telah letak satu parameter, apa-apa pun mari nak cerita benda gaib pada aku, dia kena cerita sumbernya daripada mana. Kamu tak boleh reka sendiri. Sebab yang hanya mutlaqan tahu alam gaib dan makhluk gaib ini apa dia? Mafatihul ghaib Allah Azza wa Jal. Dan Allah dalam suratul Kahfi memilih beberapa orang daripada Nabi dan Rasul untuk cerita tentang hal-hal gaib, termasuk Rasulullah SAW. Sebab tu Rasulullah tahu sebahagian sahaja, bukan semua. Sebab itulah bila ada orang buat syair, Muhammad yang mengetahui tentang perkara-perkara, Rasulullah marah. No, aku tak tahu. Aku hanya tahu apa yang Allah Ta'ala bagi tahu aku. Jangan kamu sebut macam tu, tak boleh. Jadi kalau kita faham yang ni, jelaslah matlamat wahyu mari tu untuk ajar benda ni. Sebab apa? Sebab sebelum adanya wahyu, manusia duk guna akal semata-mata untuk spekulate tentang benda gaib ni. Ahli falsafah zaman Plato, Sokrates, Aristotle apa semua itulah, mereka bincang alam ni bermula sejak bila, bagaimana alam ni muncul. Dia mikir sebab akal dah ada, Allah Ta'ala bagi, tapi tak ada panduan wahyu. Jadi fungsi akal ni dia perlukan panduan wahyu, baru dia jumpa fungsi dia yang betul. Akal berfikir, ya kita boleh fikir apa saja, tapi akhirnya akal perlukan panduan wahyu, kalau tidak dia boleh sesat. Dia boleh over lah, mikir benda tak patut fikir. Jadi saya tulis dalam tu, saya kata logik akal akan mencapai kedudukannya yang maksimum dan kegunaannya yang betul apabila ianya dilengkapi dengan logik iman, logik akidah, logik iman, logik wahyu. Kenapa kita boleh terima benda-benda berkaitan dengan yang namanya sebagai mukjizat apa semua? Sebab jelas terbukti secara logik imannya kerana ia dah ada riwayat yang sahih. Khalas, tu saja. Tak logik akal tu. Ada benda yang lebih tinggi pada logik akal. Logik iman. Apa dia logik iman? Bila riwayat tu sahih, ada dalam Quran dan hadis. Khalas. Tu cara kita. Tapi kalau kita cuba juga guna perkara-perkara yang sepatutnya kita pakai logik iman, tadi kita guna logik akal, masalah selalu. Masalah. Akan jadi masalah.
Baik, katanya lagi apa dia? Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Ini kerana apa yang mereka lakukan itu tidak didasari oleh ilmu, petunjuk maupun wahyu daripada Allah. Golongan penipu itulah. Dan Rasulullah SAW sebaliknya ia bersumberkan sumber yang bertentangan dengan wahyu ilahi. Jadi dia adalah wahyu. Kita umat wahyu, bukan umat ilmu ladunni. Kita umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Khidir alaihi salam. Bukan. Nabi Khidir tak boleh selamatkan kita di akhirat kelak. Nabi Khidir tidak ada mana-mana riwayat menyebut Nabi Khidir akan boleh bagi syafaat pada kita. Tak ada. Kita akan cari Nabi Muhammad kita untuk dapat syafaat, insya-Allah. Jadi pelik kenapa orang Melayu teruja sangat dengan Nabi Khidir ni. Sebab nak jadi Superman tu ya. Nak jadi wali lah. Boleh dakwa jumpa Khidir kat wali lah dia ni. Ilmu laduni lah dia nya. Tu je sebenarnya. Nah, sebab dia ngaji tak apa rajin, belajar tak apa minat. Tapi nak jadi orang hebat, jalan sikap apa dia? Betapa jumpa dengan betapa tidur bangun jadi alim. Dapat ilmu laduni. Ni orang lagu ni. Tak payah pandang ngaji, boleh ilmu laduni ni tak payah reti ngaji Fatihah tak betul tak apa. Tapi boleh jadi tok syekh besar. Sebab apa? Ilmu laduni jumpa Nabi Khidir. Selekeh agama ni. Nabi SAW tu Jibril mari betulkan bacaan pada tidak setahun sekali, setahun dua kali, di akhir hayat. Secara musyafahah mendengar bacaan Jibril alaihissalam. Maksudnya suruh ngaji juga. Bukannya lelaki-lelaki ngaji ada tok guru tu, Jibril tu. Dia tidur bangun jadi alim. Tak payah bagaimana, tak payah apa. Masuk hutan, duk bertapa seminggu keluar, jadi tak wali dah. Ini kita kata something wrong lah. Sebahagian orang Melayu kita dia duk minat barang lagu tu. Tapi masalah sebahagian jadi sungguh. Kalau dia nak kebar tu boleh jadi kebar lah. Memang lah. Ada jin dengan dia tu. Ustaz Dr. Khalid Basalamah. Dalam salah satu kuliah dia sebut memanglah kita puteri memang boleh jadi benda tu. Tak mustahil lah kalau nak kebar apa semua tu. Tapi kalau yang bersilat tu, masa bersilat tu balik rumah tak kebar dah. Dia selalu ulang balik rumah isi jekah balik lewat haus. Tak boleh. Nah, Dr. Khalid Basalamah kata kalau ada orang yang tunjuk kebar apa semua ni, dia kata mudah je azan di telinga dia tu. Lari jin tu tak kebar dah. Dia jadi kebar tu sebab ada jin iblis dengan dia tu lah. Dia azan di telinga tu. Saya pun teringat, kita tengok sahabat-sahabat kita Hindu ni, bila dia sambut Taipusam, kan dia duk cocok badan tu kan. Cina pun ada kadang-kadang dia punya perayaan jenis cocok badan, tapi darah tak keluar. Heran sungguh, besi tu tak keluar darah. Tapi dia tu tak sedar dah. Tak sedar dia tu. Kalau pergi azan di telinga ni, dia lalu nak kita azan kuat. Tu. Baik. Kemudian katanya Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, Rasulullah SAW membacakan Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Jelas ayat tersebut surah An-Naml ayat 65 apa dia? Katakanlah tidak ada sesiapa pun yang mengetahui apa yang di langit dan di bumi daripada benda yang gaib itu illallah, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Jelas dah ayat ni tuan-tuan, tak perlu nak syarah, tak payah nak hurai, tak payah nak tafsir ni. Allah Ta'ala kata tidak ada sesiapa tahu benda gaib di langit di bumi melainkan aku. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata jangan nak sorok apa-apa perkara sekalipun, benda yang terlintas dalam hati kamu pun aku tahu. Satu biji, satu benih yang jatuh dalam satu tempat yang gelap tengah malam, yang gelap apa semua pun aku tahu. Tidak ada satu daun yang luruh daripada pokok melainkan aku tahu.
Tiba-tiba manusia yang namanya bomoh pawan dukun sebut dia tahu tentang masa depan, tentang benda di langit. Inilah yang kita kata nak ambil kuasa Allah ni. Batulah Rasulullah punya tegahan sangat keras kepada golongan bomoh pawan dukun ni. Disebutkan bahawa tidak ada urusan bima unzila ala Muhammad. Mereka yang pergi jumpa bomoh kahin ni fasaddaqahu, dan mengiyakan apa yang mereka kata, maka Rasulullah kata orang ni tidak ada urusan dengan bima unzila ala Muhammad, dengan apa yang turun pada Nabi Muhammad. Isyaratnya setengah ulama kata jatuh kufur, setengah kata tak sampai kufur tapi dosa besar. Sebab apa? Bila kita jumpa bomoh pawan dukun ni, kita amazed, kita kagum, kita percaya. Bila dia sebut benda-benda pelik-pelik, gaib-gaib tadi tu, kita percaya kita telah meletakkan sifat Allah pada tok bomoh pawan dukun tadi. Itu sebenarnya. Katanya lagi, keadaan ini tidak hanya merujuk kepada manusia, ia termasuk jin maupun malaikat. Jin dan malaikat juga tidak tahu perkara gaib. Malaikat sendiri tak tahu bila berlakunya kiamat. Tidak ada yang tahu. Melainkan Allah saja tahu bila berlaku kiamat. Jin, walaupun dia tu makhluk gaib, pada kita dia gaib, tapi dah dia boleh tengok kita, kita tak boleh tengok dia, pun jin tak tahu benda-benda gaib. Apa bukti hujahnya? Bila mana Nabi Sulaiman alaihi salam menjadikan golongan jin ni sebagai hamba abdi, dia buat kerja, rumah batu, dia buat istana, bangunan je dulu. Jin-jin ni jadi hamba abdi je. Jadi cerita akhirnya apa dia? Nabi Sulaiman datang tengok mereka duk buat kerja ni, untuk duduk atas kursi singgah sana untuk tempoh yang lama, tak bergerak. Dan Nabi Sulaiman ada tongkat dan bertongkat, jin buat kerja tak berhenti. Berapa lama wallahu alam, kena berali bertahun-tahun. Sehari dua boleh tahan lagi, takut berminggu, berbulan, bertahun tak tahu. Sehinggalah tongkat Nabi Sulaiman dimakan anak-anak, tergolek jasad Nabi Allah Sulaiman. Barulah para jin tahu Nabi Sulaiman telah lama mati, dan mereka pun bebaslah daripada ikatan doa Nabi Sulaiman, iaitu Nabi Sulaiman nak memerintah, mereka mesti tunduk bawah perintah Nabi Sulaiman tu. Barulah hore mereka semua. Bermaksud mereka pun tak tahu benda gaib. Jin tak tahu. Cuma kelebihan mereka berbanding kita, kita tak boleh tengok dia, itu saja. Tapi Allah Ta'ala ajar kita, selagi mana kita berdoa mohon perlindungan daripada Allah, ta'awuz, mohon perlindungan, mereka tak boleh buat apa-apa. Sihir besar mana pun mereka bawa, na'udzubillah, selagi Allah tak izin benda tu kena pada kita sebagai istidraj ke, sebagai ujian ke apa, tak akan jadi. Sebab tu kita tugas apa dia? Nak buat apa-apa, bismillah. Nak masuk rumah, baca doa. Nak masuk tandas, baca doa. Itulah tugasnya. Supaya mereka yang kita tak nampak ni tak boleh buat benda jahat pada kita. Sebab kita yakin Allah Azza wa Jalla jaga kita daripada mereka ni. Baik. Rasulullah SAW juga membacakan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, walau kuntu a'lamul ghaibastakthar minal khairi wa ma massaniyal su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Maksudnya, dan kalau aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, sudah tentulah aku akan mengumpulkan dengan banyak benda-benda yang mendatangkan faedah, dan tentulah aku tidak ditimpa kesusahan. Hakikatnya Rasulullah pun hampir dibunuh. Rasulullah pun, maksudnya Rasulullah nak kata, aku tahu benda yang Allah Ta'ala bagi tahu. Allah tak bagi tahu, aku tak tahu. Rasulullah hampir diracun oleh wanita Yahudi di Khaybar. Lepas dah terkena sikit, barulah malaikat bagi tahu. Ada keadaan berperangan. Kalau tak Rasulullah relax, perang Khandaq, perang apa? Perang Badar. Okey, tak ada masalah. Apa? Menang ya, kita confirm dah. Tapi dah bermaksud Rasulullah tak ada super power tu. Sekarang ni orang dia menyangka bahawa mukjizat itu seolah-olahnya datang daripada Rasulullah sendiri dan dia boleh kontrol ikut kehendak dia. Tidak. Sifat mukjizat tu Allah Ta'ala bagi pada ketika itu saja. Itu mukjizat. Nabi Musa, Nabi Isa, dia tak boleh kontrol. Begitulah juga karamah.
Karamah ni Allah bagi pada hamba Allah yang saleh dalam keadaan tertentu, dah sekejap tu saja. Dia bukan tiba-tiba dia nak terbang, dia pun terbang sekejap. Macam cerita Wali Songo Indonesia tu, yang dia buat filem tu. Keluar power tu, karena kata. Parut lagu tu. Orang kita ni dia duk beramal tu nak lagu tu. Dia nak lagu tu. Karamah tak boleh dikontrol macam mukjizat. Dia hanya Allah Ta'ala bagi untuk masa tu. Dah. Nah, para Nabi dan Rasul tak boleh kontrol. Hatta Nabi Musa AS saat nak pergi berjumpa dengan ahli sihir Fir'aun, nak berdebat, nak bertarung ni. Nabi Musa tahu ke tongkat dia akan jadi bapa ular? Tak tahu. Sehingga saat dah bertembung dah. Kalau kita baca tadabbur ayat tu betul, Nabi Musa semua Allah kata tak apa, pergi. Jangan risau, aku jaga. Nabi Musa pergilah atas keyakinan pada Allah Ta'ala. Bila ahli sihir Fir'aun lepas tali dan guna silap mata, nampak macam ular lagu mana? Sebenarnya katanya ada unsur fizik jugalah. Benda tali tu dengan kepanasan tu menyebab nampak macam ular. Dia bukan jadi ular betul sebenarnya. Silap mata. Jadi apa yang dia buat? Masa tu lah baru turun wahyu, "Hei Musa, lempar tukar." Musa tak tahu lagi tu tukar nak jadi ular tu. Lempar tukar jadi ular. Kalau nak melawak lah. Kali Musa pun terkejut jadi ular. Dia sebab dia pun tak tahu. Itu mukjizat. Maksudnya bukan dia yang berkehendak tu. Allah yang memberikan ketika itu. Sebab tu ada beza antara mukjizat dengan dalailun nubuwah. Tanda-tanda kenabian. Tak boleh kontrol. Bermaksud benda tu bukan daripada Nabi tu sendiri. Flesh and blood dia, tidak. Tapi mari daripada Allah Ta'ala. Begitu juga dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Sehingga ada hamba Allah yang tanya soalan, kita payah nak jawab tempoh hari pada dia. Masa malam Rasulullah Isra' Mi'raj, ataupun ketika dia mimpi dan melihat peristiwa orang yang kena masuk neraka, adalah mimpi yang panjang. Rasulullah tengok orang yang kena azab dalam alam barzakh dan seumpamanya. Jadi soalan hamba Allah tu apa dia ya? Soalan dia adalah, neraka tu neraka yang sama ke yang akan kita, maksudnya neraka yang di akhirat esok-esok, sebab orang tu dah diazab dalam neraka, sedangkan yaumil mahsyar belum lagi bermula. Maksudnya belum ada jatuh hukuman lagi. Macam mana dah ada orang neraka tu? Kata payah juga soalan ni. Kata tak berani jawab, minta maaf. Balik tanya ustaz-ustaz kita ni. Adalah beberapa pandangan. Satu pandangan kata, apa dia? Seolah-olahnya bila Rasulullah dibawa Isra' Mi'raj dan juga mimpi itu ditayangkan. Macam orang tengok wayang dan seumpamanya. Itu pandangan sebahagian guru saya. Dan itu dia cuba nak kaitkan dan kiaskan, dan tidak ada nas tentang perkara itu secara jelas. Rasulullah dipertontonkan. Yang adanya dibuka hijab, nampak benda jauh, itu ada. Nampak masa depan, itu ada perbincangan ya. Tapi bila dikias seolah-olah Rasulullah tengok filem, tengok wayang, tu macam tak kena. Seorang lagi kata, tak boleh Syekh gitu. Benda akhirat ni, tak nak guna dunia punya logik sistem, tak boleh lah. Setakat yang boleh kata, Allah Ta'ala buka hijab untuk nampak tu, sesah. Allah Alam. Atau Allah Alam, tak boleh kata. Sebagaimana Rasulullah dibuka hijab nampak, ataupun Sayyidina Umar pun pernah dibuka. Rasulullah pernah dibuka hijab, tengok sahabat sedang berperang dan memberi arahan gini. Rasulullah dibuka hijab selepas Isra' Mi'raj juga. Bila kafir Quraisy tanya lagu berapa buah tiang Masjidil Aqsa, maka dia buka hijab. Rasulullah pun kira satu. Tu mukjizat jugalah. Tapi untuk nak kata seolah-olah dibuka tayangan filem, tak boleh gitu. Kita budak khayal. Tak boleh. Jadi benda gaib ni dia kena setakat tu je. Dah memang Allah Ta'ala bagi nampak, tak mustahil lah. Sebab dia buka hijab ke lagu mana ke, nampak. Ada pun betul ke ada orang dalam neraka sedang dibakar apa semua tu, wallahu a'lam. Tak tahu nak kata. Sebab sepatutnya lepas akhirat lah baru ada.
Paling tidak sebahagian mereka itu sedang diazab di alam barzakh. Itu sajalah. Belum lagi siapa ke neraka yang hakiki tu. Wallahu a'lam. Tapi bab syurga pula memang ada makhluk Allah yang dibenarkan masuk. Apa dia? Orang yang mati syahid tu. Yang roh mereka di dalam perut burung-burung hijau. Yang sarang mereka tergantung di arasy Allah Ta'ala. Timbul pula soalan. Bermaksud syurga kita, syurga tu dekat dengan arasy lah. Tak tahu. Tak tahu. Tak berani sebab benda wahyu ni kita. Kita tahu. Teks kata hadis Rasulullah kata begitulah. Kalau Rasulullah ada kita boleh tanya. Maksudnya dekatlah dia keluar daripada arasy tu. Nak tunjuk pun tak boleh dah. Sebab digambarkan bahawa sarang burung yang roh orang mati syahid duduk dalam perut dia tu tergantung di arasy Allah bagaikan lampu-lampu kandil-kandil tu. Lampu-lampu orang Arab tu kan tergantung. Duduk dalam tu. Jadi bila keluar nak makan, keluar pergi dibenarkan masuk dalam syurga. Di syurga tu sebelah tu je ke? Wallahu a'lam. Fikir hak tu tak habis je. Tak mengaji kita ni. Dia fikir punya. Lepas tu bila fikir dia buat apa? Dia lukis. Arti jadi borok. Separuh badan manusia, separuh badan. Jadi macam Hindu punya patung dewa-dewi tu. Dia tak khayal. Lagu ni borok kot. Ada sayap. Separuh sayap. Lepas tu separuh manusia. Dah jadi Pegasus dah pula. Itu tak boleh. Jadi kita kena faham sungguh cara terbaik berinteraksi dengan wahyu. Selagi mana benda tu tak jelas dan tak dihuraikan lanjut, kita stop situ. Kita tinggal untuk logik iman kita berfungsi di situ. Dan logik akal kena tunduk kepada logik iman dengan logik wahyu tadi. Selesai. Selamatlah kita tenang. Kalau tak habis duduk yunyah. Tak tidur malam esok. Tak mari dah sembahyang subuh, sembahyang isyak. Duk tarik tin tepi jalan. Jadi ising. Jadi gila ising. Sebab fikir benda hak tak mampu difikir. Ada limitasi akal. Baik, katanya lagi apa dia? Dan kalau aku mengetahui perkara-perkara gaib tadi, habis dah kita. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan hakikat jin yang disangka oleh sebahagian besar manusia mempunyai kelebihan yang begitu luar biasa sehingga ditakuti oleh mereka zaman berzaman. Sebab apa? Sebab jin tak nampak, kita tahu ada tapi tak nampak. Jadi hebatlah mereka. Bila hebat tu, jadi takut. Nak pergi seorang-seorang tempat gelap, kubur jadi takut. Memang takutlah pergi seorang. Buat aja keluar dah. Padahal tak ada apa pun. Tapi kalau keluar tu lagi. Memang lagi tu rasa tak ada apa. Tapi kalau salah keluar, padahal benda lain, lagi. Apa berlaku? Falamma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atuhu. Falamma kharrat tabayyanatil jinnu aw allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azabil muhin. Maksudnya, setelah kami tetapkan berlakunya kematian Nabi Sulaiman, kita dah bincang tadi dalam surah Sabah ayat 14, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya melainkan semut putih anai-anai yang telah memakan tongkatnya. Maka apabila ia tumbang, ternyatalah kepada golongan jin itu bahawa kalaulah mereka sedia mengetahui perkara yang gaib, nescaya mereka tidak tinggal semikian lamanya di dalam azab, yang ini kerja berat yang menghina. Jadi hamba Nabi Sulaiman duk buat rumah, duk buat KLCC ke apa tak tahulah. Tapi kerja tak berhenti tu. Tengok bos dah ada tu. Kali berapa lama tak tahulah, kali bertahun. Allah Allah. Sebab jasad Nabi tidak hancur. Sebab tu ulat ke anak-anak body Nabi semua dijagalah itu. Jadi yang hancur, yang rosak apa dia? Tongkat dia jatuh rebah berleping. Barulah jin-jin tahu lama dah mati. Maksudnya kalau dia tahu awal lagi, lama dah balik rumah tu. Tak tahu. Bermaksud kita boleh hujahnya di sini, jin pun yang kita sangka makhluk gaib yang tahu banyak benda gaib, sebenarnya tak hebat. Melainkan Allah Ta'ala juga
yang hebat dan menguasai mereka. Begitu. Kesimpulannya untuk malam ni lah, sesiapa yang mendakwa dirinya tahu perkara-perkara gaib. Kemah rumusan Syekh Dr. Yusuf Qaradawi ni. Kesimpulannya, sesiapa yang mendakwa dirinya tahu perkara-perkara gaib. Kadang-kadang bukan bomo pawang dukung pun. Kawan-kawan kita yang duk sembang kedai kopi, tahu belaka. Itulah apa. Kata mung ni Nabi ke? Kadang-kadang tak. Dia dulu gini. Kalau buat begini, mung ni Nabi boleh wahyu ke? Tanya dia begitu Nah, sebab aku ngaji Nabi je tu boleh tahu. Tu pun sebab ada wahyu. Sebab tu golongan sufi ni, apa dia? Dia akan dakwa dia dapat ilmu ladunni, makrifah direct pada Allah Ta'ala. Sebenarnya dia nak kata apa dia? Mereka ni level Nabi lah. Ibnu Arabi tulis kitab dia Fususul Hikam. Muqaddimah dia sendiri kata, saya dapat benda ni bila mimpi jumpa direct dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh tulis. Dia dakwaan begitu. Dah banyak lagi amalan-amalan yang dia dakwa apa semua. Sebenarnya mereka ini nak kata mereka ni sama level dengan Nabi dah, tak perlu dah Nabi tu. Tapi dia tahu kalau dia sebut begitu, confirm orang akan kata dia mengarut. Dia tukar sikit ilmu laduni, kita ikut Nabi Khidir. Sebab dalam kisah dalam suratul Kahfi, saya pun dah ulah cara salah selama ni cara kita tengok suratul Kahfi. Bila mari cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa, kita dok fokus pada Nabi Khidir tu. Salah. Itu yang jadi minat pada benda-benda pelik mistik lah berapa tu. Sebab kita nampak dalam cerita tu Nabi Khidir lebih hebat pada Musa. Tak. Watak utama cerita itu Nabi Musa. Khidir ni watak sampingan, tak penting pun. Tapi dia Nabi lah. Tu pun khilaf Nabi ke lelaki soleh ke. Quran tak kata dia Nabi. Sebagian ulama kata dia wali lah. Geng-geng sufi akan kata wali. Sebab bagi mereka tengok, wali ni bila dapat ilmu laduni, ilmu boleh lebih hebat pada seorang Nabi. Tu. Jadi dia kata, siapa dia yang ada ilmu laduni juga ni? Tok guru kita. Tu dia kata. Jadi bila boleh ilmu laduni ni, dengan Rasul yang dapat wahyu pun, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pergi belajar dengan Khidir. Maksudnya dia nak berkiyah begitu dah. Atau semaya bedak buat dia tu. Tak perlu dah syariat ni. Munggu level tinggi. Ni. InsyaAllah rajin duduk kedai kopi, buah lama sikit jumpa ni. Pengikut Nabi Khidir ni akan jumpa insyaAllah. Duduk lama sikit je. Duduk boleh 2-3 jam jumpa. Nampak tuan macam kita berjanggut, kopiah, berjubah kadang-kadang tu, songkok. Tapi bila bincang, dia senyap dulu kalau ramai orang. Kalau one by one, dia tu habis. Kita tanya dulu, Haji minta dah tolong sikit, cerita sikit je. Dulu belajar dengan siapa? Dah ada baca-baca kita. Dah sungguh ni, nak tahu sungguh ni. Lain ni saya dengar sikit Haji ulah tu lain rasa. Lepas tu dia nak angin je. Dia keluar habis cerita Atromel apa semua tu. Tok guru dia pergi Mekah 13 kali sehari. Dia keluar habis tu. Masuk waktu Zuhur kita pun ajak pergi semayang. Jadi kita pergi jemaah tu. Tak pergi dulu. Kita balik jemaah tu mari tengok ada lagi dia. Ada orang tu. Baik, akhir sekali Qaradawi kata ni, akhirnya kesimpulannya sesiapa yang mendakwa dirinya tahu perkara-perkara gaib, sama ada berkaitan alam dan makhluknya, tanpa sandaran daripada Al-Quran dan hadis yang sahih, maka mereka adalah pendusta kepada manusia atas nama Allah. Jelas. Rangka akhir ini adalah tambahan kefahaman daripada penulis sendiri. Ada disclaimer tu. Itu ayat saya tu. Tapi berdasarkan teks yang kita baca daripada Qaradawi lah. Mereka seolah-olah meletakkan sifat Allah pada diri mereka yang hina itu. Ini bukan lagi kesesatan, tapi sebuah kekufuran yang nyata jika dibuat dengan sengaja. Siapa dia? Ayah Pen sebagai contoh. Lain.
Kerajaan langit. Saya cerita dulu Dr. Nizam Qadir masa mengaji di Uniza. Masa tu IAPM baru-baru tengah berkembang lah. Maka dia pun ajak kawan dia 3 orang bulan puasa pergi nak pergi jumpa IAPM di kampung Rajon lah. Jadi daripada Uniza tu, daripada Kuala Terengganu tu setengah taki ke. Lagi situ dalam 2-3 jam jugalah. Bawa kereta 2 orang sampai pukul 11 malam. Berhenti balik semayang ke lagu mana, pergilah. Bagi salam apa semua, isteri dia keluar ke, ada perempuan keluar. Maka tanyalah nak jumpa Tok Ayah, panggil Tok Ayah. Nak jumpa Tok Ayah. Kata ada. Cuma kena tunggulah nanti dia balik. Duduk tunggu sekejap tu lebih kurang pukul berapa? 12.1 barulah IAPM balik. Jadi salam apa semua basa-basi. Antara soalannya tanya, Tok Ayah balik daripada mana? Daripada alam jin. Semayang tarawih di alam jin. Aduh, kalau aku ada aku suka guling lah situ. Tapi muka confident, muka relax. Nah, lepas tu sembang. Lepas tu ketika mereka duduk sembang tu, jadi keluarlah isteri dia nak bagi air. Dr. Nizam kata tangga naik rumah di Anjung tu, katalah ada 10-15 anak tangga. Isteri dia nak buat naik air ni, akan naik satu letak air, naik atas tangga satu letak air, atas tangga satu. Macam kita tengok Siam punya raja orang duk sembah tu beresok. Tu mulianya, tingginya yang nama IAPM ni. Jelma Tuhan atas muka bumi ni. Tuhan tak semak langsung pun. Kalau muka Mak Saleh ke apa semua boleh tahu juga. Nah, sembang Dr. Nizam kata sepanjang sembang sampai 5 pagi tu tak ada sepatah ayat Quran hadis pun dia memang jahil tak mengaji. Dia ambil ilmu dia tu, ilmu kebatinan dia tu daripada menantu dia, Hasan anak Rima. Hasan anak Rima tu menantu dia. Dua-dua klaim lebih kurang ajaran ni. Kemuncaknya habislah. Demo ni pun nak balik. Nak balik pukul 5 tu, IAPM kata, nanti dulu sahur sama-sama. Boleh puasa? Sahur. Budak-budak lapar, sahur, orang makan. Apa masalah? Makanlah sama-sama. Dia kata, Dr. Nizam kata, eloklah duduk sahur sekali. Nasi panas, ikan goreng, apa semua okey, tak ada apa. Cuma masa dia sebut mari daripada alam jin, solat tarawih tu, tak ingat tanya, jadi imam kau jadi makmum. Tu. Lepas habis tu baliklah solat tapi tak solat subuh sekali. Maksud dia mereka turun lepas makan tu, mereka turun solat subuh tengah jalan lah. Jadi dalam perjalanan tu masing-masing duk bincang lah, sesak ke tidak ni. Jadi daripada 4 orang tu 2 dah mula goyang lah. Nampak tak sesak. Macam betul juga yang dia kata. Yalah budak umur 19, 20. Yang 2 kata, mana cakap alam langit lah apa semua, macam mana lah. Yang ni kata, tak. Benda mana tahu, benda tak mustahil lah. Ni kata-kata, kalau kata kita tak kemah sangat, jangan pergi cari Tok Guru ajar resak ni tuan. Silat-silatkan kita ikut dia. Baik kita balik baca Quran lah. Lebih baik begitu. Tiba-tiba versi ni boleh tengok memang cerita ni betul. Tak tahu Nizam ada lagi. Mereka lalu satu jambatan tinggi ni, turun tu ada tun drum tengah jalan. Break kereta pusing 2-3 kali, tersadar tepi tu gaung bawah. Terkeluarlah daripada mulut salah seorang pada mereka. Itulah kita duk kata macam-macam kata ayah tu. Tu bahaya. Benda-benda lagu tu lah yang kita risau lah. Di tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, semoga kita jelas. Wahyu mari ajar kita tauhid pada Allah dan buang segala syirik yang jelas. SOP dia jelas. Tak boleh
Benda gaib tak boleh, mutlak hak Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Yalah. Pegang hatulah. Sebab tu orang nak cerita pasal azab kubur, pasal nikmat kubur, mana dalil kamu? Oh, duduk dalam kubur nanti akan ada, kubur tu akan menjadi ramai bidadari mari akan duduk seronok. Hai. Mana dalil kamu ni? Ada. Sekian. Okeylah. Memanglah kubur diluaskan ada hadis, tapi sampai ke bidadari apa semua, mari mana ni tambahan ni? Tambahan jangan masuk. Gitulah disiplin dia. Kalau tak semua orang boleh reka, semua orang boleh reka apa-apa. Tu agama kita Islam. Itu pentingnya sandaran. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.